Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli Cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, salam seronoknya cinta Al-Quran. Hari ini sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk saya dan teman-teman semua bertemu di dalam ruangan yang ada seketika di dunia ini untuk sama-sama kita belajar meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran dan secara langsung kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman dirahmati Allah, di kesempatan ini saya nak mengambil untuk menjawab salam bersemua yang memberi salam daripada mula awal pengajian kita hinggalah ke akhirnya dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Kita harapkan agar teman-teman semua sedang di dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala di samping kita melakukan amalan ibadah di dalam bulan yang mulia ini. Jadi teman-teman dirahmati Allah. Untuk hari ini kita akan masuk ke dalam surah baru, iaitu surah An-Nur. Surah An-Nur. Semalam alhamdulillah kita telah selesai surah Al-Mu'minun. Jadi hari ini kita akan masuk ayat yang pertama hingga ayat ke-10 sahaja. Ya, pada muka surat 350. Teman-teman yang nak buka Al-Quran silakan ke halaman 350. InsyaAllah kita baca bersama-sama sebentar lagi. Yang tak ada Al-Quran, jangan bimbang, jangan risau. Kami akan bawakan sebentar lagi ayat-ayatnya kepada anda. Baiklah sahabat-sahabat.
Bagi memberkati majlis kita untuk hari ini, saya nak mengajak semua yang ada untuk sama-sama kita membaca surah Ummul Kitab. Ummul Kitab ataupun kita kenali sebagai Suratul Fatihah. Sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Okey. Baiklah. Alhamdulillah. Kita nak terus hari ini kepada surah An-Nur. Tapi sebelum itu, saya nak mengajak semua yang bersama untuk kita menyemarakkan lagi pengajian kita. Boleh tak bantu saya, kita tekan button share, kita kongsikan pelajaran kita hari ini, agar kita juga dapat bantu. Kalau saya hanya dapat membantu mereka yang berada di lingkungan saya, iaitu tuan-tuan dan puan-puan, tapi tuan-tuan dan puan-puan boleh membantu mereka yang berada di lingkungan tuan-tuan dan puan-puan, iaitu dengan menekan button share, agar ilmu ini terus berpanjangan supaya kita mendapat pahala berkongsi ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Ya, insya-Allah tolong bantu kita tekan button share dahulu sebelum kita mulakan. Dan yang kedua saya nak ajak sahabat-sahabat kita dapatkan komen di bawah, jom mengaji Al-Quran. Kita nak ajak ramai lagi untuk ikut berserta dengan kita sama-sama belajar mengaji. Baik, sahabat-sahabat, tanpa melengahkan masa, jom kita lihat pada pengajian. Tapi sebelum itu, jangan lupa belanja thumbs up dan juga heart ya, insya-Allah. Kita lihat ayat yang pertama, tapi sebelum itu kita baca isti'azah dan basmalah dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Di pangkal kerongkong, di pertengahan kerongkong, dua harakat. Zal di hujung lidah. A'udzu billahi minasy syaitan. Lafaz jalalah dibaca nipis dua harakat, begitu juga ta dua harakat, dan diakhiri dengan jim itu juga dua harakat sekurang-kurang. Lebih tak apa, jangan kurang. Ya, kita baca sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Kemudian kita lihat lafaz basmalah, pastikan ba-nya jelas berbaris bawah. Baris kasrah bertemu sin. Jangan bunyi samar. Bismillah itu tak jelas. Mestilah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, lafaz jalalah dibaca nipis. Jangan baca Bismillah, itu tebal. Yang betulnya Bismillah, la saja. Ha itu tak masuk lagi. Jangan baca Bismillahirrahmanirrahim, tak betul. Kerana ha-nya ada baris yang tersendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ha pedas. Rahma, dua harakat. Nirrahim. Juga di sini halnya dibaca pedas. Ya. Ra di sini jadi tebal. Begitu juga ra di sini. Kita dengarkan sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh insya-Allah ya. Nanti kita baca balik semua sama-sama. Kita lihat satu persatu ayat dahulu. Kita lihat ayat yang pertama hari ini. Mungkin ada teman-teman yang nak tolong tulis ya, poin-poin yang penting yang kita kongsikan sepanjang perkongsian ini. Sebelum itu, kita masuk sekali lagi yang baru bersama dengan kita. Selamat menonton, selamat belajar saya ucapkan. Selamat datang ke kelas pengajian Al-Quran, Cepat Quran. Bersama dengan saya Ustaz Izzuan Ahmad, guru Al-Quran anda hari ini. Jadi jangan lupa teman-teman untuk menekan button share ya. Suratun, dua harakat. Ra satu, tun itu izhar halqi. Tanwin yang ditulis macam 69 terbalik ini teman-teman kena ingat.
Kena ingat. Kalaupun tak ingat nama hukumnya saya ulangi sekali lagi, izhar halqi. Kalaupun tak ingat nama hukumnya, teman-teman lihat, kalau ditulis tanwin yang terbalik ini, macam 69, itu jangan panjang, jangan dengung. Jelaskan saja. Tan, tin, tun. Suratun al. Sempurna tun terus masuk. Al. Di sini ikhfa hakiki. Disamarkan daripada an jadi nun pun tidak, zai pun tidak, ya, dua harakat. Anzalnaha wa farad. Dot ini makhrajnya di tepi lidah, kanan ataupun kiri mengikut keselesaan, tapi jangan berikan lantunan. Dot bukan huruf khalkhalah. Jangan baca wa farad, tak betul. Yang betulnya wa farad, gitu saja, dia tidak ada lantunan, ya. Wa faradnaha, na dan ha masing-masing dua harakat. Sekali lagi ikhfa hakiki, sama juga di sini, ya. Wa anzalna fiha, di sini jadi mat munfasil di sini, di dalam dua kalimah. Jika ada tanda mat, saya ulangi sekali lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Jika tak ingat nama hukum pun, lihat poin yang saya beritahu ini. Jika ada huruf yang ada tanda macam mat ini, ya, macam mat, ataupun kita kata tanda macam ombak ataupun misai ini, datang selepasnya huruf hamzah, sama ada dalam satu kalimah atau dua kalimah, maka bacanya panjang 4 harakat, ya. Paling kurang lah, ya. Ataupun paling lebih pun maksimumnya 5 harakat. Jangan sampai 6. Kalau 6 jadi salah pula, ya, bacaan itu. Wa anzalna fiha ayatin. Di sini hukum iqlab. Asalnya ayatin. Ta tanwin di bawah. Asalnya ta ni 2 baris di bawah tin di situ. Tapi datang ba, ditukarkan daripada bunyi nun kepada bunyi mim. Saya ulangi, ditukarkan daripada bunyi nun kepada bunyi mim dengan kadar panjang 2 harakat. 2 harakat, jangan kurang, ya. Baik, bibir itu hanya sekadar bersentuhan atau hampir bersentuhan. Ayatin, 2 harakat. Bayyina, ya itu bersabdu, tekankan. Bayyinatil, idgham bila gunnah. Di sini masuk tanpa dengung. Bayyinatil la'allakum, izhar syafawi, sempurna saja mim, jangan panjang, terus masuk. Tadhakkarun, dan diakhiri dengan sekurang-kurang 2, 4 atau 6 harakat, ya, ma'aril sukun di situ, dan di akhir baru masuk nun, jangan masuk awal. Tadhakkarun, itu tak betul, itu salah, ya. Mestilah tadhakkarun, di akhir baru masuk ke dalam nun. Sekali lagi kita tarik nafas dan baca bersama-sama. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha. Saya waqaf di situ untuk memberikan kemudahan bagi teman-teman yang mungkin tidak sampai nafas, yang ada penyakit penat, lelah dan sebagainya. Boleh berhenti dan ibtidak balik pada wa anzalna fiha. Wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Sekali lagi tarik nafas. Kita bacakan. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Kemudian barulah masuk ayat yang seterusnya. Sofa macam mana teman-teman? Boleh ikut ke boleh ikut? Sofa macam mana? Faham ke faham?
Diharapkan teman-teman semua dapat mempelajari sesuatu daripada perkongsian ini. Kita nak teruskan ayat yang seterusnya. Tapi sebelum itu, saya nak mengajak semua sekali lagi untuk menekan button share dan jangan lupa belanja thumbs up dan juga heart ya. Baik, kita lihat ayat yang kedua. Bermula dengan hamzah wasal. Huruf alif yang ada kepala sad ini namanya hamzah wasal. Minta ada yang tolong tulis. Datang selepasnya huruf lam. Maka bagi mereka yang selalu mengikuti pengajian bersama dengan saya, mungkin tak ada masalah dah nak baca di sini. Tapi mungkin ada yang pertama kali, suka saya ingatkan sekali lagi. Jika hamzah wasal dituruti dengan huruf lam, tapi dengan syaratnya hamzah wasal itu berada di awal kalimah, di awal ayat, maka dia dibaca baris fathah. Tapi kalau dia berada di pertengahan ayat, contohnya macam di sini, hamzah wasal juga, tapi di pertengahan ayat. Kalau di sini kita baca az-zaniyatu, kita baca dengan baris fathah. Az-zaniyatu. Tapi kalau di sini kita tak baca az-zaniyatu. Jangan pula kita baca wa az-zani. Tak betul. Tapi wa baris fathah ni terus naik atas zai. Wa-zani. Jadi hamzah wasal itu sudah hilang fungsi baris dia. Hanya ada pada tulisan. Jadi bacaannya wa az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin. Di sini kena masuk beserta dengung. Daripada wahidin dan din. Tapi datang mim jadi dim. Ya, masuk beserta dengung kadar panjang 2 harakat. Wahidin min idhar halqi. Sempurna saja min. Yang ada tanda mati asli jangan panjang, terus masuk. Minhuma mi'ata jaldah. Dan ha itu pertamanya mi ini jangan panjang ya. Dan ta marbutah ini, ta simpul ini bila waqaf ditukarkan kepada bunyi ha dan diberikan tanda mati mendatang. Daripada jaldatin jadi jaldah. Ya. Kemudian boleh ibtidak pada wala ta'khudh di hujung lidah. Khudh kum, nun mim mati bertemu ba, ikhfa syafawi, 2 harakat di sini. Wala ta'khudkum bihima, baru masuk bihima. Jangan baca ta'khudkum bihima, itu tak sempurna. Ramai yang silap pada 2 harakat ni teman-teman. Kenapa saya ustaz ni kenapa ulang-ulang selalu ni? Kerana memang tuan-tuan nampak ramai orang yang tak cukup. So, contoh saya bagi tahu di sini. Ikhfa hakiki tak cukup 2 harakat, iqlab tak cukup 2 harakat, wajibul gunnah tak cukup 2 harakat. Ramai yang berlaku kesalahan tersebut. Jadi suka saya ingatkan. Contohnya di sini dia baca ra'fatun fi, sepatutnya ra'fatun fi, dia kena 2 harakat. Itu yang maksud saya cuba nak sampaikan, ya. Wala ta'khudkum bihima ra'fatun, samarkan 2 harakat. Fi dinillah, lafz jalalah di sini dibaca nipis. Jangan baca dinillah, itu tebal, salah ya. Yang di sini dibaca nipis. Fi dinillah, 2 harakat dengan nipis. Fi dinillahi ing, samarkan 2 harakat. Kun, samarkan 2 harakat. Tum idhar syafawi, sempurna tum terus masuk. Tu'minuna billah. Sekali lagi lafz jalalah dibaca nipis. Tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jangan panjang, jangan waqaf dengan yaumil akhir. Itu tak betul, salah. Yang betulnya wal yaumil akhir. Terus berhenti. Ra-nya diberikan tanda mati mendatang. Wal yashhad, ada lantunan di situ, khokholah. Adza, di pertengahan kerongkong, za di hujung lidah. Wal yashhad azabahuma ta'ifatum, di sini masuk berserta dengung. Idgham bi gunnah daripada ifatun, ta'ifatun. Jadi ta'ifatum. Jangan lupa 2 harakat dengung.
ta'ifatum, terus masuk minal mu'minin, dan di akhir dengan ma'aril li sukun. Di sini sekurang-kurang 2 harakat. Boleh insya-Allah tarik nafas, kita bacakan bersama-sama. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Boleh? Apa kata sekali lagi kita tarik nafas, kita baca. Ini kita belajar sampai santai-santai lah ya, jangan tension-tension. Jangan, walaupun anda jika khususnya mereka berada di peringkat awal nak mengingati nama-nama hukum yang saya bagi tahu tadi itu bukan senang. Saya tahu itu bukan suatu perkara yang senang. Tetapi teman-teman ada cara yang lebih mudah, ada cara yang lebih senang sebenarnya. Kita belajar satu-satu hukum. Tapi masalahnya bila saya bahaskan satu-satu ayat ini banyak hukum yang ada. Jadi oleh itu saya mencadangkan anda untuk jangan ke mana-mana, tunggu sehingga akhir pelajaran. Bagi mereka yang nak belajar balik satu persatu hukum ini, satu lebih terus susun, dapatkan buku asal dan tajuk serta rakamannya. Nanti di akhir saya bagi tahu bagaimana kami dapat postkan buku ini ke rumah anda. Kita bacakan sekali lagi insya-Allah. Az-Zani. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Kemudian kita masuk ayat yang ketiga hari ini. Masih bersemangat semuanya diharapkan. Jika anda masih bersemangat dan merasakan perkongsian ini bermanfaat, boleh tak saya dapatkan komen di bawah mudahnya mengaji Al-Quran. Mengaji Al-Quran ini sebenarnya tidak payah. Sangat-sangat mudah tuan-tuan dan puan-puan. Yang penting kita mendapatkan bimbingan yang betul dan mohon beri fokus. Beri fokus dan kekal istiqamah. Jangan hanya ikuti satu pengajian. Ikuti seterusnya. Pengajian pertama, kedua. Kita bawakan untuk mungkin yang pertama kali bersama dengan kita. Pelajaran ini setiap hari. Hari ini sudah masuk muka surat 350. Berarti sudah 350 hari kita bersama-sama belajar ini. Anda sudah berapa kali dah ikuti pengajian bersama saya? Adakah anda siapa di kalangan ni ada tak yang ikut daripada awal-awal lagi? Ada lah yang ikut daripada awal-awal. Mungkin ni kira lapis sini lah ya. Lapis sini. Tapi tak bererti yang masuk join dari awal itu lebih pandai daripada yang baru join. Kerana ilmu ini dia tak kira lama ataupun baru. Sebegitu juga tak kira muda atau tua. Tak semestinya bila lebih berumur, ilmunya lebih tinggi. Tidak semestinya. Ya. Baik teman-teman. Kita sembang-sembang santai lah ya. Selingan. Kalau tidak nanti boring juga ya. Kita lihat sambungannya. Daripada ayat ini ya. Betul? Ayat ketiga. Az-Zani. Sama seperti tadi, Hamzah wasal berada di awal kalimah, di awal ayat. Maka kita bacakan di sini, diikuti dengan huruf lam. Baca dengan baris fathah. Az-Zani la yang. Di sini dibacakan dengan samak. Daripada yan. Asalnya ya baris fathah bertemu nun bunyi yan. Datang kaf. Jadi yan. 2 harakat. La yankihu illa. Ki hau ha hai hau bunyi dalam ni. Ha hai
hu di pertengahan kerongkong makhrajnya. الزاني لا ينكح إلا زانية زانية jelaskan أو مشركة أو ra ni jadi nipis musyrikatan di sini masuk berserta dengan dua harakat wadzaniyatu la sekali lagi samarkan dua harakat la yankihuha kihuha bila ha dengan ha duduk dekat-dekat hati-hati kerana ramai orang yang tersilap nanti baca yankihuha ataupun yankihuha kedua-duanya salah yang betulnya la yankihuha kihuha ha ya perbezaannya di situ. Kalau teman-teman masih lagi keliru ustaz, saya tak tahulah nak beza ni. Yang mana ha, yang mana ha, yang mana si, yang mana si, yang mana si. Jangan bimbang, jangan risau. Dapatkan buku asas. Sekejap lagi saya bagi tahu bagaimana untuk dapatkan buku tersebut. Kami akan postkan ke rumah anda. Pastikan ada perbezaan di situ. La yankihuha dibacakan 4 harakat ni dipanggil mad munfasil, dia berada dalam dua kalimah yang berbeza. Yankihuha sempurna saja terus masuk illa bukan illa, ramai baca illa. Hamzah bari kasrah bukan bunyi e, hamzah bari kasrah bunyi i. Bila bertemu lam jadi illa bukan illa, beza di situ ya. Illa zanin, jelaskan nin jangan panjang terus masuk au musyrik, dan kalau waqaf kaf ini diberikan tanda mati mendatang. Musyrik ada bunyi hamasnya juga, bunyi anginnya. Kemudian wa hur ha pada sekali lagi wa hurrima dha mana kedha jangan lambat. Ini kenapa saya beritahu kerana memang lazim orang buat salah di sini, dia lambat masuk ma kedha membuatkan ma itu kedengaran dua harakat. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Boleh insya-Allah ya, tarik nafas kita baca bersama-sama. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. Kemudian barulah berhenti. So far macam mana teman-teman? Boleh ikut ke? Boleh ikut ni? Diharapkan ya dapat belajar sesuatu, dapat mengikuti penerangan yang saya cuba sampaikan. Sekali lagi, tarik nafas kita bacakan. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. Kemudian kita masuk ayat yang keempat ya, diharapkan semua masih bersemangat. Walladhi, di sini hamzah wasal tidak berada di awal kalimah. Jadi kita tak baca wa'alladhi, kita baca walladhi. Walladzina ra di sini jadi tebal. Yar, jangan baca yar, itu tak betul. Ya, di sini kena baca tebal. Walladzina yarmunal muhsanat muhsanati thumma lam di sini kena dengung dua harakat wajibul ghunnah mim sabdu
Summa lam ya'tu. Dua harakat. Thumma lam. Idhar syafawi. Jangan panjang. Terus masuk. Ya'tu bi'ar. Lagi tebal ra ni. Bi'arba'ati syuhada'a fajliduhum. Ada lantunan. Fajliduhum. Idhar syafawi. Sempurna saja hum terus masuk. Sa di hujung lidah. Thamanina jaldatan. Masuk berserta dengung. Jaldatan wala taqa. Ada lantunan. Taqabalu lahum. Idhar syafawi. Syahad di pangkal kerongkong. Syahadatan. Jangan panjang. Idhar halqi. Terus masuk. Syahadatan abada. Jadi di sini dapat lihat di sini tanwin yang selari, tanwin yang tidak selari. Di sini hukum idhar halqi, di sini hukum idgham bi gunnah. Kedua-duanya tanwin, tapi cara tulis yang berbeza. Di situ itu menandakan hukum yang berbeza. Baik tuan-tuan dan puan-puan. Ini Allah peringatkan kepada kita, jangan tuduh orang melakukan zina tanpa bukti. Kenapa? Memang di awal ayat yang awal-awal tadi kita bacakan, Allah bagi tahu az-zani az-zaniyatu waz-zani. Perempuan yang melakukan zina dan laki yang melakukan zina, maka hukumannya fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Jadi hukumannya adalah mereka ini dihukum sebat 100 pukulan. 100 pukulan. Tetapi Allah ingatkan kita juga ayat yang kita baca tadi, ayat ini, walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Mereka yang menuduh perempuan yang baik melakukan perzinaan, summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada, dan mereka tidak datangkan dengan 4 orang saksi, fajliduhum thamanina jaldah, maka mereka itu hukumannya jika didapati bersalah, tidak dapat datangkan dengan saksi, hukumannya adalah sebat thamanina jaldah, 80 sebatan. Wala taqbalu lahum syahadatan abada, dan selama-lamanya mereka itu tidak boleh diterima sebagai saksi. Maksudnya mereka tidak boleh memberi kesaksian. Maksudnya mereka itu sudah dikira tidak layak. Dan mereka ini, orang yang bercakap bohong ini, ulaika humul fasiqun. Mereka itu adalah orang fasiq. Baik teman-teman dirahmati Allah. Boleh sekali lagi insya-Allah kita baca. Tapi di sini kita belum baca lagi yang akhir ini ya. Wa ula 4 atau 5 harakat. Ikahumul fasiqun. Dan diakhiri juga dengan 2, 4 atau 6 harakat. Kita baca bersama-sama ayat ini insya-Allah. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. Jadi barulah berhenti. Tapi berhenti pada bacaan. Jangan berhenti belajar. Kita masih lagi di pertengahan pengajian kita. Hari ini kita nak baca sampai ayat ke-10 saja. Masih bersemangat kan ni? Masih bersemangat. Kalau masih bersemangat, mana thumbs up ni? Boleh tak saya dapatkan komen di bawah? Seronoknya mengaji Al-Quran. InsyaAllah kita komen di bawah. Seronoknya mengaji Al-Quran. Diharapkan teman-teman semua tidak jemu-jemu untuk belajar. Dan doakan saya juga untuk tidak pernah merasa letih untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Doakan saya diberikan kesihatan, dipanjangkan usia insya-Allah supaya saya dapat teruskan di dalam bulan puasa ke, di luar bulan puasa ke, kita terus belajar sampailah hari terakhir insya-Allah kita memejamkan mata ini. Tapi bukan pejam mata untuk tidur, pejam mata untuk selama-lamanya. Sudah pasti kematian pasti akan tiba, cuma waktunya dikunci rahsia dan rapat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji siapakah di kalangan kita yang benar-benar beriman. Kalau dibagikan tahu kepada kita tempoh bila kita mati, mungkin kita akan menunggu saat-saat akhir untuk bertaubat. Ya, jadi oleh itu lakukanlah persediaan senantiasa berjaga-jaga dan berhati-hati.
Jom kita lihat ayat yang seterusnya. Illalladzina tabu min. Ikhlas di sini dua harakat dengan ditukarkan bunyi nun kepada bunyi mim. Min ba'di dzalika wa aslahu. Habdas. Fa in wajibul ghunnah dua harakat. Fa innallaha ghafurur rahim. Kita bacakan bersama-sama. Illalladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Di sini masuk tanpa dengung. Asalnya ghafurun, tapi datang ra jadi idgham bila gunnah ghafurur. Ghafurur rahim. Dan habdas di sini. InsyaAllah kita terus ayat yang seterusnya. Walladzina yarmuna azwajahum. Izhar syafawi. Masuk saja hum, jangan panjang. Jangan panjang. Terus masuk walam. Dan masuk saja lam. Jangan panjang. Sekali lagi izhar syafawi. Mim mati yang ada tanda mati asli. Terus masuk. Walam yakul. Di sini masuk tanpa dengung. Daripada yakun jadi yakul. Terus masuk. Selain daripada lam, huruf ra juga macam ni ya. Sama ada nun mati atau tanwin. Minta ada yang tolong tulis. Jika berjumpa huruf nun mati yang kosong tidak bertanda, ataupun tanwin di atas, di bawah ataupun di depan, datang selepasnya huruf ra atau datang selepasnya huruf lam, maka hukumnya idgham bila gunnah, masuk tanpa dengung. Walam yakul lahum. Dan masuk saja hum izhar syafawi. Terus masuk. Syuhada'u illa samarkan dua harakat. Illa sama macam saya bagi tahu tadi, bukan il tapi il. Hamzah bari kasrah bunyi i, bukan a. Bertemu lam jadi illa. Illa dua harakat. Samarkan. Fusuhum jelaskan. Syahadatu ahadihim. Ini semuanya pastikan. Jangan sampai tertukar. Yang mana satu, yang mana dua harakat. Fasyahadatu ahadihim. Fasyaha. Fasya satu harakat. Ha dua harakat. Datu ahadi. Semuanya satu harakat. Ya. Fasyahadatu ahadihim. Arba'a. Dihim itu izhar syafawi. Arba'u syahadatim. Ini pula syahad. Kalau ni da satu harakat, ini da dua harakat. Syahadatim. Di sini ada mat, huruf mat ini, huruf mat kecil ini, jangan teman-teman tersilap ya. Yang ini tak ada. Ini fasyaha, ha saja satu dua harakat, da satu. Di sini ha dua harakat, da jangan dua harakat ya. Syahadatim. Di sini hukum iqlab, tukarkan kepada bunyi mim dua harakat. Syahadatim billahi innahu. Dua harakat dengung di sini. Innahu laminas sadiqin. Diqin qaf. Qaf ini makhrajnya di pangkal lidah. Jangan tertukar dengan kaf. Ramai yang saya dengar bacaannya, ramai. Bukan seorang, bukan dua, tetapi ramai. Kalau anda kalangan orang yang melakukan kesalahan tersebut, jangan ulangi lagi. Ramai yang tertukar makhraj kaf dengan qaf. Ini sepatutnya baca sadiqin. Tapi dia baca sadiqin. Kin, bunyi kaf. Sepatutnya qaf. Hati-hati. Kalau nak belajar dengan lebih detail, insyaAllah tentang perbezaan huruf-huruf ini, jangan ke mana-mana. InsyaAllah dapatkan buku asas dan tajwid. Di akhir pengajian nanti saya kongsikan bagaimana untuk kami postkan ke rumah anda. Baik, jom kita bacakan bersama-sama. Teman-teman tarik nafas, bersama-sama kita bacakan. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةٌ
فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. Kemudian barulah masuk ke ayat yang seterusnya. Masih bersemangat semuanya diharapkan ya. Jom kita lihat ayat yang ke-7. Hari ini kita baca sampai ayat ke-10 saja ya. Kita lihat ayat yang seterusnya ini. Kha di hujung kerompong. Wal khamisatu anna dua harakat. La'natallah. Lafz jalalah dibaca tebal di sini, dua harakat. Anna la'natallahi alaihi hi nak ke ing tu jangan lambat, dan di sini masuk saja disamarkan dua harakat ikhfa hakiki. In kana minal kadhibin. Jom kita bacakan bersama-sama. Wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin. Baru berhenti. Baik, masih bersemangat kau ni? Kalau masih bersemangat, mana thumbs up ni? Oh, banyak diam. Tapi diam bagus juga. Diam mendengar. Lebih banyak mendengar itu juga antara kualiti yang bagus sewaktu belajar. Tapi janganlah tinggal saya kesunyian, keseorangan. Beri thumbs up dan juga heart. Dan jangan lupa tekan button share. InsyaAllah ya, jika anda merasakan perkongsian ini bermanfaat. Kita teruskan ayat yang seterusnya. وَيَدْرَأُ عَنْهَا Di sini ha berfatah terus nak di atas lam. وَيَد ada lantunan khaqala surah. وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ samarkan dua harakat. أَن تَشْهَدَ ra jadi tebal. أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ Di sini hukum iqlab ditukarkan kepada bunyi mim dua harakat. Syahadatim billahi innahu. Dengungkan dua harakat. Innahu laminal kadhibin. Dan baru berhenti. Tarik nafas kita bacakan. وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. Kemudian baru masuk ayat yang kedua terakhir untuk hari ini, teman-teman. Baiklah. Sekali lagi, boleh tak saya dapatkan komen di bawah mudahnya mengaji Al-Quran. Sekali lagi, kita komen mudahnya mengaji Al-Quran. InsyaAllah, kita nak tanam dalam fikiran kita ni. Kenapa saya kata Ustaz ni? Kenapa suruh tulis mudah ni? Sebab kita nak tanamkan dalam fikiran kita bahawa mengaji Al-Quran ini sebenarnya mudah. Kalau kita selalu berfikir positif, insya-Allah segala urusan kita akan menjadi senang. Tapi kalau kita berfikir negatif, payahnya, susahnya, ianya menjadi zikir, menjadi orang kata apa? Ucapan kita setiap hari, maka automatik urusan kita akan menjadi payah dan sukar. Tetapi kalau kita selalu fikir positif, mudah senang, insya-Allah dianya akan menjadi senang dan mudah, ya. Baik teman-teman, jom kita lihat ayat yang seterusnya. Tapi sebelum itu, sekali lagi yang baru bersama dengan kita, selamat menonton, selamat belajar saya ucapkan. Jangan lupa bantu saya untuk menekan button share, insya-Allah ya. Kita teruskan ayat yang ke-9. Wa beri fathah ni atas lam. Wal khamisata an dua harakat di sini. Wajibul gunnah. Jangan baca anna ghadaballah. Tak betul. Mestilah anna ghadaballah. Dibacakan tebal dua harakat. Dha di tepi lidah. Ghadaballahi 'alaiha.
dipangkal kerongkong. 4 atau 5 harakat. Samarkan 2 harakat. Samar bukan jelas. Jangan in, tapi kana minas. Nun bari fathah ni terus nak datang sad. Jadi sini alif lam syamsiah. Lam tidak dibunyikan. Minas, jangan baca minal, tapi minas sadiqin. Kemudian baru berhenti sekurang-kurang 2 harakat. Kita bacakan bersama-sama. Wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas sadiqin. Kemudian barulah masuk ayat yang ke-10. Baik, so far macam mana? Kita tengok sahabat kawan-kawan kita ni. Terima kasih semua yang tolong tulis poin-poin yang penting. Ina, Sweet, Siti Azana, Salma. Ramai-ramai lagi lah kawan-kawan kita yang lain. Dan kalau boleh saya tahu tuan-tuan dan perempuan duk tengah buat apa lah ni. Maksudnya duk tengah apa? Maksud prepare untuk apa? Prepare untuk nak rehat tidur ke, ataupun prepare nak masak, nak makan ke, ataupun sebagainya. Dan kalau boleh saya tahu duduk di mana sekarang ini. Ada tak teman-teman kita daripada Indonesia, daripada Singapura yang bersama-sama dengan kita? Begitu juga selamat dan salam. Selamat dan salam kita ucapkan kepada semua teman-teman kita. Sama ada daripada Semenanjung dan Sabah dan Sarawak, Malaysia. Semua kita bersaudara. Walau di manapun kita berada, sama-sama sekarang ini Allah telah mengikatkan hati-hati kita kepada seronok dan cinta kita kepada Al-Quran. Dan semoga Allah mempersatukan kita di dalam syurganya seperti mana Dia mempersatukan kita di saat ini, di waktu ini, kerana seronok dan cintakan kita kepada Al-Quran. Baik teman-teman, kita nak lihat ayat yang terakhir untuk hari ini. Diharapkan semuanya masih bersemangat dan jangan lupa hit button share ya. Walaula fadlullah. Dibacakan tebal 2 harakat. Walaula fadlullahi alaikum. Idhar syafawi. Sempurna saja kum terus masuk. Pedas. Warahmatuhu. 2 harakat. Dengungkan 2 harakat. Nallah. 2 harakat di situ wajibul ghunnah. Mesti dengung 2 harakat. Jangan baca wa annallah, itu tak sempurna. Wa annallaha wow itu bersabdu, tekankan. Tawwabun idhar halqi. Tanwin yang ditulis macam 69 ini. Jangan panjang. Terus masuk hakim. Ha pedas Tawwabun hakim. Dan diakhiri juga sekurang-kurang 2 harakat. Jangan waqaf dengan hakim. Itu tak betul. Mestilah hakim. Dan di akhir baru masuk ke dalam mim ya. Kita baca bersama-sama. Tarik nafas. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. Alhamdulillah. Baik teman-teman, kita dah lihat tadi satu persatu ayatnya. Sekarang ini saya nak ajak semua yang ada untuk kita baca bersama-sama daripada surah An-Nur, ayat yang pertama hingga ayat ke-10. Ya, insya-Allah diharapkan teman-teman, siapa yang nak buka Al-Quran silakan. Halaman muka surat 350. Yang tak ada Al-Quran jangan bimbang, kita bawakan sebentar lagi ayat-ayat yang akan kita baca. Tapi sebelum kita mulakan, sekali lagi saya nak mengajak semua muslimin dan muslimat, mohon bantuan, mohon pertolongan dengan menekan button share dan jangan lupa belanja thumbs up dan juga heart ya, insya-Allah. Dan di akhir pengajian kita, di akhir bacaan kita nanti, saya akan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan bagaimana kami dapat berikan dan postkan ke rumah anda sebuah buku asal dan tajwid serta rakamannya. InsyaAllah sekejap lagi saya ceritakan. Baik, kalau semua dah bersedia, jom kita mulakan bacaan di atas kiraan 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalnaha
فيها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين
ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah teman-teman dirahmati Allah. Begitulah sedikit sebanyak perkongsian yang mungkin boleh saya sampaikan dalam ruangan yang ada kali ini ya. InsyaAllah yang nak ikuti sambungan bacaan ayat yang ke-11 dan seterusnya insyaAllah. Sehinggalah dapat kita khatam Al-Quran bersama-sama. Jangan lupa untuk follow dan like page Fatihah Learning Center. Kita bawakan setiap hari jam 7 pagi, 3 petang dan 10.30 malam untuk bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan kita bawa pukul 10 malam. Tetapi bulan Ramadan kita bawa 7 pagi, 3 petang dan 10.30 malam. Jadi teman-teman dirahmati Allah. Sekali lagi, jika ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang ada perasaan malu yang sangat menebal nak mengaji. Saya ni ustaz, saya malu sangat nak mengaji. Dengar baik-baik apa saya nak bagi tahu ini. Ataupun anda ada masalah bacaan Al-Quran tak lancar, tergagap-gagap, terputus-putus, tak tahu nak waqaf ibtidak macam mana, tak dapat membezakan makhraj huruf dengan baik, tak mengingati hukum-hukum tajwid dengan jelas. Jangan bimbang, jangan risau teman-teman. InsyaAllah kami ada sebuah buku asas dan buku tajwid untuk kami postkan ke rumah anda insyaAllah. Alhamdulillah kedua-dua buah buku tersebut kita telah pun merakamkan setiap helaian bukunya, setiap helaian muka suratnya sebagai panduan dan bimbingan, dibimbing oleh saya sendiri Alhamdulillah. Dan rakaman tersebut tuan-tuan dan puan-puan akan dapat aksesnya melalui aplikasi Cepat Quran ataupun melalui Facebook Close Group Cepat Quran. Tetapi tawaran ini walaupun kita akan teruskan, tetapi tawaran yang istimewa ini adalah untuk sepanjang bulan Ramadan sahaja tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak mengajak sahabat-sahabat untuk bersama dengan saya dan kawan-kawan kita untuk mendapatkan buku ini. Teman-teman boleh join kita jadi ahli Cepat Quran ya. Selain daripada buku dan rakaman, kami juga akan berikan nota tajwid kepada anda. Selain itu, kita berikan rakaman bacaan Al-Quran keseluruhannya dari masa ke masa kita berikan. Dan istimewanya teman-teman, sahabat-sahabat yang mendaftar menjadi ahli Cepat Quran layak mendapatkan konsultasi eksklusif. One to one. Sekiranya ada persoalan, ada pertanyaan ataupun ingin memperdengarkan bacaan, teman-teman boleh set appointment, boleh buat janji temu. InsyaAllah kita akan tentukan waktu yang sesuai antara pihak kami dan anda untuk kita buat video call. Walau di mana sahaja anda berada. Tidak hanya terhad untuk mereka yang berada di Semenanjung Malaysia, termasuklah sahabat-sahabat pencinta Al-Quran daripada Sabah dan Sarawak, Brunei, Singapura, Indonesia ataupun di mana sahaja anda berada sekarang. Jangan jadikan jarak sebagai penghalang dan pemisah untuk sama-sama kita belajar meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. InsyaAllah teman-teman dirahmati Allah. Bulan Ramadan masih lagi berbaki. Banyak lagi berbaki. Jadi ambillah bersempena dengan semangat yang ada. Semangat yang kita dapat kumpulkan untuk belajar mengaji Al-Quran di dalam bulan Ramadan ini. Biarkanlah ianya berterusan hinggalah hari terakhir kita di dunia ini. Jangan terputus di dalam bulan Ramadan. Kadang kita ini semangat belajar dalam bulan Ramadan. Habis bulan Ramadan, kita dah mula luntur semangat tersebut. Jadi, kita nak kekalkan momentum itu bukan senang. Sebab itu, kalau sahabat-sahabat join kita jadi ahli Cepat Quran, insyaAllah setiap hari kita akan bagi reminder, kita akan bagi perkongsian. Jadi, anda akan terus terangsang untuk meneruskan pengajian bersama-sama insyaAllah. Jadi, saya nak jemput semua untuk bersama-sama dengan saya dan kawan-kawan kita untuk menjadi ahli Cepat Quran. Jangan bimbang ya. Mungkin ada yang kata, Ustaz, macam mana tentang yuran pengajian? Tidak ada yuran bulanan dan yuran tahunan yang kami kenakan. Untuk bersama-sama menjadi ahli Cepat Quran, sahabat-sahabat hanyalah perlu membayar yuran keahlian itu pun hanya sekali sahaja. Untuk seumur hidup, untuk sepanjang hayat anda. Dan di dalam tempoh promosi sehingga berakhir Ramadan ini, sahabat-sahabat hanya membayar yuran keahlian sekali seumur hidup serendah RM250. Bukan untuk sebulan, bukan untuk setahun, tetapi untuk sepanjang hayat anda. Jadi, anda akan mendapat bimbingan daripada kami insyaAllah daripada masa ke masa. Kita akan buat live ini setiap hari. Di samping itu, kita berikan juga rakaman yang mereka yang tidak menjadi ahli tidak dapat dua buah buku ini dan tidak dapat rakaman buku ini. Kenapa penting saya kata dapatkan buku ini dan rakamannya? Kerana di dalam buku tersebut kita akan belajar balik daripada asas memperbetulkan satu persatu huruf. Satu persatu huruf dengan menggunakan kaedah kata kunci yang sangat senang, sangat mudah diingat.
Di dalam buku tajwid pula kita akan belajar hukum-hukum tajwid satu persatu dengan dibawakan contoh-contohnya, latihan-latihannya insya-Allah. Dan alhamdulillah kita telah berjaya membantu ribuan muslimin dan muslimat untuk meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Jangan sampai nanti kita pulang bertemu Allah setelah diberikan kita umur yang panjang, 50, 60, 70 tahun hidup di dunia, tapi balik pulang menghadap Allah dalam keadaan bacaan Al-Quran pun tak lancar. Nanti apa kita nak jawab? Jadi oleh itu teman-teman, jika anda atau pasangan anda atau anak-anak anda atau ibu ayah anda dan ahli keluarga anda yang menghadapi masalah bacaan Al-Quran tidak lancar, tidak baik, jadi marilah bersama-sama dengan saya. Mungkin anda boleh hadiahkan kepada anak, hadiahkan kepada suami, kepada isteri atau kepada ibu ayah keahlian ini. Jadi kita buka pendaftaran sekarang bagi yang berhajat untuk mendapatkan kesemua yang saya bagi tahu tadi itu. Boleh komen di bawah nak jadi ahli cepat Quran. Boleh komen nak jadi ahli cepat Quran. Siapa yang nak boleh komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran. Nanti admin kita akan balas komen anda itu. Kita akan bagi satu link. Anda tekan link itu sebenarnya link WhatsApp. Dia akan bawa kepada admin kita. Nanti boleh bagi tahu dia lah ya nak daftar jadi ahli. Nanti dia bantu anda buat pendaftaran. Ataupun teman-teman boleh terus hubungi kami. Boleh print screen sekarang. Boleh print screen sekarang. Ataupun boleh ambil pen dan kertas. Boleh tulis nombor telefon hotline WhatsApp kita. Talian hotline-nya 0111-621-7797. Saya ulangi sekali lagi. 0111-621-7797. Dan sekiranya anda tak ada pen dan kertas dan tak tahu nak buat print screen macam mana, sila tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen insya-Allah untuk kami hubungi. Biarlah kami bantu anda untuk melakukan pendaftaran. Ataupun teman-teman yang pernah buat pendaftaran atas talian boleh terus pergi ke laman web cepatquran.com seperti mana yang tertera di bawah ini ya. cepatquran.com, boleh pergi ke situ dan buat pendaftaran. Sekiranya anda ada masalah ada sebelum ataupun sewaktu, semasa dan selepas melakukan pendaftaran, jangan malu, jangan segan, hubungi kami. InsyaAllah kami bersedia membantu anda dalam berusaha meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Baik, ada satu lagi berita gembira untuk mereka yang tinggal di Semenanjung Malaysia. Ini untuk mereka yang tinggal di Semenanjung Malaysia ya. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tak tahu nak buat online transfer ataupun tak ada ATM berdekatan, sahabat-sahabat boleh daftar dahulu. Daftar dahulu, berikan partikular seperti nama, alamat, email, nombor telefonnya. InsyaAllah kami post dulu buku ke rumah anda. Bila buku sampai ke rumah, baru buat pembayaran yuran keahlian. Boleh juga buat pembayaran yuran keahlian selepas buku itu diserahkan kepada anda. Dan kemudian pihak kami akan hubungi anda. Kita ada pegawai khidmat keahlian cepat Quran kita untuk menghubungi anda untuk maklumkan bagaimana untuk langkah seterusnya, apa perlu buat, macam mana nak ikuti pengajian dan sebagainya. Alhamdulillah. Sekali lagi, kita buka sekarang. Sekiranya anda ada persoalan juga boleh komen di bawah. Terima kasih Cah Cik Rubiah Mat Arsad Cah Cik yang komen nak jadi ahli cepat Quran ya. InsyaAllah selepas ini ada satu video pendek berdurasi 2 minit. Mereka yang nak jadi ahli digalakkan untuk tonton video tersebut untuk mengetahui apakah pendekatan yang kami bawakan kepada anda di dalam buku asas dan tajwid yang akan kami kirimkan ke rumah anda lepas ni. Tapi bukan sekarang ya, sekejap. Biar saya terangkan dahulu. Atau jika anda ada sebarang persoalan, boleh komen sekarang di ruangan bawah. Saya bersedia untuk menjawab soalan anda. Terima kasih Nur Hisham yang komen nak jadi ahli cepat Quran juga insyaAllah. Alhamdulillah, Lin Latif kata saya dah dapat buku. InsyaAllah ya, Puan Lin Latif. Kalau tak dapat akses kepada pengajiannya, nanti boleh hubungi kami. Kita akan masukkan Puan ke dalam grup Telegram. Boleh bertanya soalan. Mereka yang dah jadi ahli akan kami bawa masuk ke dalam grup Telegram kita. Kita akan benarkan masuk ke dalam grup Facebook, close group Cepat Quran. Sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan berada dalam page Fatihah, page umum untuk semua. Mereka yang jadi ahli ataupun belum jadi ahli, tapi bila dah jadi ahli, ada satu lagi page yang kita buatkan khusus untuk ahli sahaja. Dalam itu terdapat rakaman buku asas, rakaman buku tajwid, rakaman Al-Quran, dan juga banyak lagi lah perkara-perkara yang lain yang kita berikan di sana, berikan kepada ahli cepat Quran ya. Alhamdulillah,
sahabat-sahabat ada yang nak undur diri, silakan ya, silakan, mungkin ada urusan-urusan yang lain ya. Saya nak ambil satu ataupun dua soalan yang terakhir ini. Baik Ustaz, macam mana bagi mereka yang duduk di Singapura? Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman yang berada di Singapura ya, dijemput untuk bersama-sama dengan kita juga. Alhamdulillah, mengikut rekod yang kita ada setiap hari memang kita menerima pendaftaran daripada muslimin dan muslimat yang berada di Singapura. Alhamdulillah. Jadi kalau anda belum lagi mendaftar, mereka yang berada di Singapura juga insya-Allah boleh menghubungi kita. Cumanya mereka yang berada di Singapura kita kenakan charge tambahan, iaitu charge posting buku. Tambahan daripada yuran keahlian RM250 itu, anda kena tambah dalam lebih kurang mungkin RM5-60 lah. Malaysia kos penghantaran. Kalau dalam Malaysia kita tanggung. Baik teman-teman dirahmati Allah. Sekali lagi, jika ada soalan boleh tulis. Saya bersedia mengambil soalan daripada anda. Sebenarnya, Ustaz, saya keliru kenal huruf ra tebal dan nipis. Baik, saya nak bagi tahu peketik yang mudah. InsyaAllah nanti saya akan bawa tajuk khusus bagi huruf ra ni. Sahabat-sahabat kena ikuti saya daripada masa ke masa kalau tak nak terlepas. Tapi untuk ruangan yang ada kali ini bagi menjawab soalan daripada kawan kita yang bertanya ini, bagaimanakah untuk memperbezakan huruf ra tebal dan nipis? Saya bagi tips yang mudah dulu. Tips yang mudah dulu. Ra itu kalau ada baris fathah atau dhammah dibaca tebal. Tapi kalau ra itu berbaris kasrah dibaca nipis. Dengar itu poin yang pertama. Poin yang kedua, sekiranya ra itu bertanda sukun, tanda mati, lihat baris yang datang sebelumnya. Jika datang sebelumnya baris fathah atau dhammah dibaca tebal, jika datang sebelumnya baris kasrah dibaca nipis. Saya bagi tip itu dulu. Kalau nak belajar dengan lebih detail tentang huruf ra, kena ikut pengajian kita. InsyaAllah saya akan buat perkongsian tajwid juga. Khusus dalam bulan Ramadan ini kita nak buat tajuk-tajuk. Saya dah tentukan tajuk-tajuknya. Seperti mana yang kita buat tahun-tahun lepas dalam bulan Ramadan. Tetapi insyaAllah kali ini kalau dulu contoh-contohnya saya tunjuk di buku saja saya pegang. Tapi kali ini insyaAllah kita akan bawa lebih proper lah. Lebih proper kepada anda. Jadi kena ikutlah, kena ikut. Kena follow, kena like page Fatihah Learning Center ini. Dan ajak kawan-kawan kita yang mana yang tak pandai lagi mengaji Al-Quran itu untuk follow page ini untuk kita sama-sama bantu. Sama sendirilah ya. Baik. Diharapkan saya menjawab soalan daripada kawan kita yang bertanyakan. Sekali lagi sebelum saya berakhir, yang berhajat menjadi ahli, komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran. Ataupun hubungi kami ke nombor 0116217797 ataupun tinggalkan nombor telefon anda ataupun terus daftar di cepatquran.com. Baiklah teman-teman, saya rasa setakat itulah dahulu perkongsian daripada saya dalam ruangan yang ada kali ini. Semoga kita dapat bertemu lagi dalam sambungan bacaan ayatnya esok hari. Dan sesungguhnya yang baik, yang sempurna itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang silap, yang salah, yang lemah, yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Saya mohon ampun serta maaf dan saya akhiri dengan hadza wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat apa? Ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu.
seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man san yan, kan tan jan wan, kan tan ron han, an dan lan ban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata roha adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum.